Baik, kita mulakan suratul Anbiya ayat 66. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala telah berkata ia. Afata'buduna, maka apakah kamu sembah? Min, daripada, dunillah, selain Allah. Mala, apa yang tidak. Yanfa'ukum, ia memberi manfaat kepada kamu. Ia memberi manfaat kepada kamu. Syai'an, sedikit pun. Wala, dan tidak. Yadurrukum, ia membahayakan akan kamu. Semak semula. Qala, telah berkata ia ni ialah Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, ya, mengikut cerita sebelumnya. Ya, setelah Nabi Ibrahim tunjukkan ya, berhala-berhala ya, yang pecah itu ya, diperlihatkan kepada mereka, dah pecah, dituduh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dipanggil ya, supaya jadi ya, bukti atau saksi kepada orang ramai yang dibuat. Jadi Nabi Ibrahim bila ditanya, kamu ke yang buat hal ini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak menjawab iya ya, dan tidak menjawab tidak ya. Kalau dia menjawab tidak, dia bohong. Dia tunjukkanlah, tu berhala yang besar, apa ada kat dia ya, mungkin dia yang buat. Jadi masing-masing mereka memandang kepada berhala yang besar. Jadi bila mereka pandang ya, termenunglah mereka dan ya, tertunduk kepala mereka. Ya, takkanlah berhala ni boleh buat ya, tak mungkin. Jadi mereka boleh berfikir macam tu. Jadi ya, akhirnya dia mengatakan, hai Ibrahim, bukankah ya, berhala ini tidak boleh bercakap ya. Jadi Ibrahim jawab apa ya? Qala afata'buduna min dunillah. Jadi Nabi Ibrahim ada poin untuk dia mengatakan, telah berkata ia, maka apakah kamu sembah daripada selain Allah? Ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum, apa yang tidak ia memberi manfaat kepada kamu sedikit pun, dan tidak ia membahayakan akan kamu. Kan poin yang Nabi Ibrahim boleh katakan kepada mereka supaya mereka berfikir, kalau macam tu kenapa kamu sembah? Dah tahu dia tak boleh bercakap ya, dia tidak boleh berbuat apa-apa, kenapa kamu sembah dia? Kenapa kamu sembah selain Allah? Sedangkan berhala-berhala ini tidak dapat memberi manfaat sedikit pun kepada kamu, dan juga dia tidak dapat memberikan bahaya buat kamu. Kan? Jadi dapat poin Nabi Ibrahim berkata demikian ya. Baik, satu lagi kita sambung lagi. Perkataan ya. Di sini maknanya ya, celakalah. Celakalah lakum bagi kamu, walimah, dan bagi apa yang ta'buduna kamu sembah, min dunillah, daripada selain Allah. Afala, maka apakah tidak, ta'kilun, kamu mengerti. Ini ayat 67 ya, mana yang baru masuk ya.
Ayat 67. Baik, saya mak semula. Uf. Ya, ufin. Ya, uf ini ya dengan maksud ya kecelakaan ya ataupun macam tu pun boleh ya. Macam wala taqul lahuma uf dalam surah Al-Isra ya, surah Isra. Jangan kamu berkata kepada keduanya, kata kedua orang tuanya uf. Jadi uf tu maknanya Jadi di sini dengan kata-kata ya. Jadi dengan maksud ialah celakalah ya atau kecelakaanlah. Ya, kecelakaanlah bagi kamu walima ta'buduna dan bagi apa yang kamu sembah min dunillah daripada selain Allah. Jadi kata Nabi Ibrahim, kalau macam tu celakalah kamu dan apa yang kamu sembah daripada selain Allah. Afala ta'qilun? Maka apakah tidak kamu mengerti? Tidak kamu berakal? Nabi Ibrahim mengajak kaumnya supaya berakal. Gunakan akal, ya, fikirkanlah secara logiknya. Kamu buat berhala tu, kamu sembah, ya. Berhala tu pecah, tak dapat dia nak tolong diri sendiri, ya. Suruh berfikir. Bukan senang nak mengalihkan pandangan ya seseorang kepada sesuatu jurusan yang baik ya. Baik, kita sambung lagi ayat 68. Qalu telah berkata mereka. Ayat 68 Anbiya ya. Qalu telah berkata mereka harikuhu. Ya, bakarlah olehmu akannya. Bakarlah olehmu akannya wansuru dan tolonglah olehmu alihatakum akan Tuhan-Tuhan kamu. In kuntum jika adalah kamu fa'ilin orang-orang yang mahu melakukan. Baik, semak semula. Dalam segi hujah, Nabi Ibrahim telah menang. Ya, sebenarnya Nabi Ibrahim sudah menang. Ya. Membalikkan pandangan mereka ya kepada supaya mereka gunakan akal fikiran bahawa berhala itu dah pecah dan berhala itu ya tidak dapat ya memulihkan diri sendiri, dan mereka juga serang mengatakan berhala itu ya tidak boleh berkata-kata. Jadi artinya Nabi Ibrahim sudah menang dalam segi hujah. Kalau macam tu kenapa kamu sembah dia? Ya, benda yang tak dapat memberi manfaat dan tidak dapat memberi mudarat. Ya. Jadi mereka sudah kalah hujah. Tapi mereka punya kuasa. Ya. Hujah dah kalah dah. Tapi dia gunakan kuasa. Kuasa dia apa? Ya, dia tetap menyalahkan Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Ibrahim betul, walaupun Nabi Ibrahim menang. Ini pengajarannya. Kuasa ni kadang boleh menutup kebenaran kalau nak tahu. Ya. Mereka gunakan kuasa. Kuasa itu boleh menutup pintu kebenaran. Ya, orang yang benar, ia boleh dikatakan salah. Ya, dengan kekuasaannya. Jadi apa kata mereka? Harikuhu, bakarlah olehmu akannya. Nya tu Ibrahim, ya Nabi Ibrahim. Wansuru, dan tolonglah olehmu alihatakum akan Tuhan-Tuhan kamu. Tuhan-Tuhan itu Tuhan-Tuhan berhala. Ya. Bakar dia. Kita tolong berhala-berhala kita. Bahasa dia macam tu. In kuntum fa'ilin. Jika adalah kamu orang-orang yang mau melakukan. Jadi otak yang telah disemai dengan kepercayaan keberhalaan daripada kecil sampai kepada ya dewasa dan tua, ya, terikatlah kepada berhala sahaja.
Walaupun logiknya Nabi Ibrahim itu betul, membuka minda mereka, ya, tapi otak, ya, dah ibarat kata Nabi cerita Nabi Musa alaihissalam, kisah Nabi, ya, Nabi Musa alaihissalam, wa usyribu fi qulubihimul ijlah, dan telah diminumkan, ya, kepada mereka anak lembu. Ya, anak lembu. Apa maksudnya telah diminumkan? Ya, wa usyribu fi qulubihim, telah diminumkan dalam hati-hati mereka al-ijlah, anak lembu. Minuman tu kan kelaziman, kita tak boleh nak biar tak makan tapi kena minum. Ya. Artinya cintakan kepada anak lembu tu bersangatan. Cerita Nabi Musa kan. Jadi mereka ni pun cinta kepada berhala ni, ya, bersangatan. Sebab itu walaupun Nabi Ibrahim menang, dia tetap membela juga tuhan-tuhan berhala mereka. Ya. Jadi apa yang mereka akan lakukan kepada Nabi Ibrahim, mereka nak bakar Nabi Ibrahim. Ya. Baik, sambung ayat 69. Qulna, telah berfirman kami. Ya naru, wahai api, kuni, jadilah oleh engkau bardan, sejuk, wasalaman, dan selamat, dan selamatlah, dan selamatkanlah, ala, atas, Ibrahim. Baik, semak semula. Mereka telah mengumpulkan, ya, kayu api. Jadi, ya, kayu api itu bukan dah siap sedia. Kayu api itu perlu dikumpulkan. Sebab, ya, kawasan itu bukan hutan, bukan kawasan hutan, ya, ataupun tempat yang banyak kayu. Tapi mereka ramai-ramai mencari kayu. Dilunggukkanlah mengikut sejarahnya, ya, seperti gunung. Ya, tinggi menggunung bahasa dia. Tinggi menggunung kayu tadi. Ya. Dan kalau ikutkan bekas bakaran tu besarlah. Macam dua padang badminton. Macam itulah. Macam dua padang badminton atau 3 padang badminton. Besar dia macam tu, ya. Jadi besar api itu, ya. Dia punya pandai tu, ya, kayu-kayu tu dibakar dulu, baru nak campakkan Nabi Ibrahim. Jadi bila api dah membesar, macam mana nak campak kan? Panas, nak dekati api pun tak sanggup. Ya. Mengikut ceritanya Nabi Ibrahim dicampakkan sebagai macam apa disebut pelantik atau pelantik, ya. Iaitu, ya, dicampakkan secara macam jongkang-jongkit ataupun macam lastik, macam itulah dicampakkan ke dalam api itu. Jadi waktu Nabi Ibrahim masuk nak dicampakkan ke dalam api itu, ya, Jibril datang. Wahai Ibrahim, mau tak engkau pertolongan aku? Ya, fikir-fikir Nabi Ibrahim. Ya, Allah Maha mengetahui. Jadi Nabi Ibrahim sambil mengatakan, ya, katanya mengucapkan terima kasihlah, ya, kepada Jibril ini. Jadi kalau Nabi Ibrahim nakkan pertolongan Jibril, dua kemungkinan boleh berlaku. Pertama, ya, Jibril akan hembus api itu padam. Kedua, Nabi Ibrahim akan diterbangkan ke tempat yang lain, yang lebih selesa. Mereka tidak akan ketahui. Ya. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau pelawaan Jibril ini, sebab Nabi Ibrahim punya akidah. Kalau nak tahu mana lebih kuat,
Jibril ke Allah? Ya. Allah yang lebih kuat. Allah yang menciptakan Jibril dan menciptakan aku. Pada kata-kata Ibrahim itu macam itulah. Ya. Sewaktu dia dicampakkan, itulah tawaran Jibril. Tapi Nabi Ibrahim tak nak. Ya. Lalu Allah, sebelum dicampakkan, Nabi Ibrahim sempat berkata apa? Mengikut dalam hadis Nabi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kalimah besar tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa-apa ugutan, apa-apa yang mengancam kepada kita, jangan lupa baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah buat kami Allah sebagai pelindung. Kalimah tu senang. Ada dalam surah Ali Imran. Jadi Nabi Ibrahim menyebut kalimah itu. Lalu Allah berfirman, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah oleh engkau sejuk dan selamatkanlah atas Ibrahim. Dua perkataan ini pun, kita nak kena tahu, satu bardan, satu salaman. Bardan ni sejuk. Mengikut ulama-ulama tafsir, kalau Allah katakan bardan tanpa salaman, Nabi Ibrahim juga boleh mati dalam keadaan sejuk. Sebab api itu sudah bertukar menjadi macam kita masuk dalam haus dingin, terlampau sejuk. Macam tu. Jadi boleh mati. Oleh itu, sejuk ni ada perkataan salaman. Sejuk yang selamat. Jadi selamatlah Nabi Ibrahim. Habis api, atau padam api, Nabi Ibrahim keluar daripada debu-debu. Debu-debu kayu tadi. Keluar dalam keadaan yang sejahtera. Tak ada satu rambut pun yang terbakar. Itu ceritanya. Macam Nabi Ibrahim. Tapi ayat ini, orang gunakan. Kalau panas baca ayat ini supaya jadi sejuk. Salah Ini tidak ada kena-mengena. Dan tidak diamalkan oleh Nabi pun. Ini hanya mereka yang menggunakan dalil akli. Dalil akli ni ikut logik. Kerana ayat ni suruh api itu sejuk, kita pun bacalah. Tapi kita kena ingat, siapa yang berfirman ini? Kan Allah yang berfirman kepada api. Jadi kita ni nak jadi Allah ke? Suruh api itu sejuk. Itu yang salah. Sama dengan perkataan kun fayakun. Perkataan kun fayakun tu siapa yang berfirman? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya tidak lain, apabila Allah nak mengadakan sesuatu, lalu ia akan berkata kun, jadilah. Fayakun, lalu ia jadi. Yang kita gunakan perkataan kun tu, kita nak jadi Allah ke? Nak jadi Tuhan ke? Sama dengan ni. Kita menyeru api supaya jadi sejuk. Hai api. Ya nar. Jadi kita nak jadi Tuhan ke? Itu salah. Orang yang mengambil ayat-ayat Quran ni jadikan itu, jadikan ini, kadang hanya ikut logik, bukan ikut Nabi, ikut sunnah Nabi, tapi ikut logik. Ini yang selalu jadi sesat. Kenapa Quran boleh jadi sihir? Sebab kita salah menggunakan domir-domir itu. Itu jadikan dia sihir. Dulu saya katakan apa? Ayat surah Al Imran contohnya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu cintakan Allah, maka ikutlah aku. Kan bahasanya cantik. Jika kamu cintakan Allah, ikutlah aku. Kononnya itu ayat pengasih. Kadang bukan sebarang orang pun yang menyampaikan. Hebat-hebat. Tapi mereka tak faham mengenai tafsirannya dan juga harfiahnya. Jika kamu cintakan Allah, makalah ikut aku, jadi ayat pengasih. Baik kepada suami atau kepada isteri. Kononnya kalau bacakan ayat ini, ia akan jadi kasih. Sedangkan ayat itu, ikutlah olehmu akan aku itu Nabi.
Nabi cakap kepada orang-orang musyrikin Quraisy, jika kamu cintakan Allah, bukan itu caranya kamu mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembah berhala. Sebab dia kata menyembah berhala itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi turun ayat ni, jika kamu cintakan Allah bukan macam tu, kamu kena ikut aku, kata Nabi SAW, ikut sunnahku. Itu. Ya. Oh, tapi kita tidak. Aku tu balik kepada siapa? Diri kita. Tu domir tu, ganti nama. Aku tu ditukar kepada diri kita. Ikutlah aku. Ikutlah Dan, ikutlah Elsa, ikutlah Ayah. Ya. Ikutlah I. Ditukar domir tu. Ya. Itu yang salah. Memang ayatnya tak ditukar satu pun. Tapi domir tu balik ditukar kepada diri kita. Salah. Sama dengan perkataan kun fayakun. Kun tu yang Allah firmankan. Allah berfirman, kalau nak jadikan sesuatu, dia akan kata kun. Kita pula nak jadi Allah. Ya? Ada satu penumbuk padat nama dia. Penumbuk padat dalam persilatan. Ya, bila dia tumbuk, dia akan katakan kun fayakun. Ya? Dia tumbuk. Ya? Nak jadi Tuhan. Itu namanya Quran jadi sihir. Sebab syaitan ni, ya, iblis ni lagi bijak. Ya? Jadi, kita suruh mengaku diri kita sebagai Tuhan. Itu salah satu daripada kesesatan itu. Maknanya kita gunakan seolah-olah kita ni Tuhan. Kita nak buat sesuatu, kita katakan kun. Jadi besok kalau orang mengajar, ya, gunakan ayat ni supaya sejuk, ya, jangan baca, jangan ikut, ya. Kalau kita baca terjemahan sendiri pun, terjemahan dia pun, harfiahnya, kita dah baca harfiahnya. Ya, sejuk dan selamat untuk siapa? Untuk Ibrahim. Bukan untuk kita, Fatimah ke, Esah ke. Ya, tak ada. Untuk Ibrahim. Ya, nanti yang sejuk Ibrahim, kita yang panas. Ya. Ya. Jadi, tengok. Ya, harfiahnya pun dah cukup, kita tahu dah salah dah. Ya. Baik, satu lagi ya, ayat 70. Wa aradu, dan telah berkendak mereka. Dan telah berkendak mereka kaidan, tipu daya. Bihi dengannya. Kaidan akan tipu daya. Faja'alnahum, maka telah kami jadikan akan mereka. Maka telah kami jadikan akan mereka al-ahsarin, orang-orang yang paling rugi. Semak semula. Wa aradu bihi, dan telah berkendak mereka bihi dengannya terhadap Ibrahim ini kaidan, tipu daya. Ya, dia dah kalah hujah. Ya, tapi dia gunakan ya perdayaan mereka sehingga ya menyuruh orang-orang, ya, dengan kuasanya, dengan ada kuasa tadi, menyuruh orang-orang untuk membakar Ibrahim. Ya. Itulah kaidan, ya, tipu daya yang mereka lakukan. Menang atau kalah? Faja'alnahumul ahsarin. Maka telah kami jadikan, kami ni Allah, maka telah kami jadikan akan mereka al-ahsarin, orang-orang yang paling rugi. Ya, mereka dah bekerja mencari kayu api begitu banyak untuk membakar Nabi Ibrahim. Tapi sia-sia. Satu rambut Nabi Ibrahim pun tak terbakar. Ya. Itulah kerugian. Rugi mereka. Ya. Allah memberi pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Ya. Baik, ya, kita sekarang ni semak semula, kita nak buat i'rab sekejap. I'rab ya, daripada ayat 66 tadi. Buka buku i'rab ya. Ayat 66.
Baik, ayat 66. Ada buka buku Arab ya. 66. Perkataan 66 qala ya, daripada qala ya. Dah. Okey, sekejap saya buka. Boleh bersuara semua. Okey. Ayat 66 ya. Okey, qala telah berkata iaitu. Qala fi'il madi lagi mabni bil fathah. Bil fathah. Fathah tu la. Qala la tu fathah. Fa'il huwa mustatir. Jadi setiap fi'il ia mesti ya, setiap fi'il mesti ada fa'il, nampak atau tak nampak. Jadi fa'ilnya ialah ia, telah berkata ia, itu fa'il. Fa'il ni mana pembuat. Setiap perbuatan ada pembuat dia. Jadi pembuatnya itu disebut fa'il, pembuat. Fa'ilnya tak nampak, iaitu huwa, ia. Telah berkata ia, mustatir ya. Mustatir makna tersembunyi, tersembunyi kat dalam dia ia. Okey. Kemudian afata buduna tu alif atas hamzah atas tu istifham. Istifham. Soal istifham tu mana soalan. Ya, kemudian fa tu ataf ta'buduna fi'il mudhari' marfu subutun nun. Fi'il mudhari' marfu subutun nun. Ya, waw jamaah fa'il. Wa jamaah tu fa'il ya. Baik, kalau kita nak panjangkan fi'il mudhari' ni, ta'buduna fi'il mudhari' marfu subutun nun li tajarrudihi anin nasib wal jazim. Wal jazim. Kalau nak panjangkan ya. Ulang balik. Ta'buduna fi'il mudhari' marfu subutun nun. Subutun nun. Li tajarrudihi anin nasib wal jazim. Wal jazim. Kerana terbebas dari huruf nasab dan jazam. Li'annahu tu kerana ia. Kerana dia. Li'annahu minal af'alil khamsa. Li'annahu minal af'alil khamsa. Ya. Nak panjangkan lagi. Sebut af'alul khamsa tu. Ta'buduna, ta'budani. Sebut. Ya'buduna, ya'budani. Ya'budina. Ya. Ta'buduna, ta'budani. Ya'buduna, ya'budani. Ta'budina. Ta'budina bukan ya'budina. Ta'budina. Engkau mana itu? Engkau perempuan. Ta'budina. Ya. Okey. Kemudian baru sebut waw ya. Waw jamaah fa'il. Waw jamaah tu fa'il ya. Baik. Min dunillah min harfu jar. Duni majrur wa huwa mudhaf Allahi mudhaf ilaih. Sebab itu Allahi baris bawah, sebab duni tu jadi mudhaf, Allah itu mudhaf ilahi. Maf'ul bi ya, maf'ul bi kepada mana? Kepada fi'il. Ta'buduna, dia jadi maf'ul bi kepada ta'buduna. Maka apakah kamu sembah? Ya, akan apa yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat daripada selain Allah. Macam tu bahasa dia. Baik, sambung. La yanfa'u. La harfu nafi.
Harfu nafi makna tidak. Yanfa'u fi'il mudhari' marfu' bid-dhammah. Ya. Kum maf'ul bih. Kenapa tak disebut? Kenapa dalam tulisan tu tak disebut kum? Disebut kaf saja. Ya. Kenapa dia tak ditulis kaf mim? Tapi dalam bracket ditulis kaf saja. Cuba terangkan siapa yang tahu. Ya. Dia tak ditulis kum, tapi ditulis kaf saja. Ya. Oh, ya ke? Oh, tak apa. Pasal dalam. Pasal dalam. Lupalah tu. Okey. Ya, perhatikan sekali lagi ya. Mana tadi? 66. Okey. Sekarang ni kita sebut yanfa'u tadi fi'il mudhari' marfu' bid-dhammah, kemudian kita sebut al-kaf. Al-kaf. Sebut af'al maf'ul bi. Ada mim disebut tak? Tak disebut kan? Tak disebut mim alamatu jam'i. Alamatu sebut jam'i. Alamatul jam'i. Alamat tu tanda. Alamat. Jam'i tu jamak. Alamatu jam'i. Maknanya alamat atau tanda jamak. Alamat tu mana tanda ya? Tanda jamak. Jadi dia sebenarnya sampai kepada kaf saja. Untuk jadikan dia jamak, ditambahlah mim. Sama dengan hum. Asalnya hu. Nak jadikan jamak jadi hum mim. Jadi mim tu sebagai alamatu jam'i. Ya? Sebab itu dah cerita kat sini tak diletak mim. Kita kena sebut sendiri. Alamatu jam'i. Baik, sambung lagi. In. Mana tadi? Saya silap nanti. Sekejap. Bukan. Syai'an. Syai'an maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Ya. Ia memberi manfaat akan kamu. Sedikit pun. Itu maf'ul mutlak. Bukan maf'ul bi, dia kata maf'ul mutlak. Kemudian wala. Wa ataf la. Harfu nafi yadurru. Fi'il mudhari' marfu' bid-dhammah. Kaf. Al-kaf. Sebut al-kaf. Maf'ul bi. Mim. Jam'i. Ingat solat berjamaah ya ke? Ya. Ya. Rindu kat masjid. Alamat tu. Sebab jam'i itu mudhaf ilaihi. Alamat tu mudhaf, ya, jam'i itu mudhaf ilaihi, ya. Jadi sebab itu bunyi jam'i, ya. Alamatu jam'i. Okey, sambung lagi. In. Mana in pula? Nanti. Ufin. Isim fi'il. Ya. Tahu tak isim fi'il? Isim nama. Fi'il perbuatan. Namanya isim fi'il. Isim fi'il ni, dia isim ada tanwin, ufin. Tapi maknanya fi'il. Itu nama isim fi'il namanya. Celakalah. Jadi, dia kan isim ada tanwin, ufin ada tanwin.
Ya, tapi dalam makna fi'il. Tapi dia fi'il. Ya. Fa'il ana. Oh, dia pun ada fa'il. Fa'il ana. Ya, ananya tu alif tu. Tapi ana tu tak perlu nak di apa? Tak perlu nak diterjemah. Sebab tu tengok dia punya bracket tu dia kan ditulis mustatir. Ya, mustatir. Jadi dia dhamir mustatir. Oleh itu dalam terjemah kalau kita terjemahkan aku, ya, kecelakaan, tak kena kan? Ya. Jadi seolah-olah perkataan isim fi'il ni, ya, kita menganggap begini, ya. Aku katakan celakalah buat kamu. Kataku celakalah buat kamu. Macam tu. Ya, sebab itu ada fa'il. Sebab fi'il ada fa'il, jadi fa'ilnya ana mustatir. Lakum, sambung. Jar majrur, walima waw ataf, lima jar majrur, ta'buduna fi'il mudhari' marfu subutun nun li tajarrudihi anin nasib wal jazim li'annahu minal af'alil khamsa. Ya. Al-waw jamaah fa'il. Min harfu jar. Duni majrur wa huwa mudhaf. Allahi mudhaf ilaihi. Afala istifham. Fa atau penyambung la harfu nafi tidak. Ta'kilun li tajarrudihi li'annahu biasa-biasakan biar laju sikit, ya. Merangkat-rangkat tak apa, tapi kena biasakan. Lama-lama laju, ya. Itulah. Kereta lama tak start, ya. Meletup-letup dia, ya. Boleh. Okey, kita sebutkan af'alul khamsah daripada ta'kiluna. Ta'kilani. Tukaya, ya'kiluna, ya'kilani. Ta'kilina. Last sekali ta'kilina. Wa jama'a fa'il. Jamaah tu fa'il, ya. Qalu fi'il madhi mabni bidhamma. Dhamma pada mana? Lam dia tu lam. Kita nak tahu dia baris tu, baris pada huruf asal, ya, bukan huruf tambah. Macam waw tu huruf tambah. Ya, huruf asalnya lam tu. Qala. Jadi sekarang qalu. Jadi di situlah kita nak tengok baris yang betul. Jadi qalu fi'il madhi mabni bidhamma. Al-waw fa'il. Harriku fi'il amar. Batu apa? Mabni. Batu mabni, ya. Fi'il amar mabni hasbun nun. Asalnya fi'il amar ni dia ada nun. Harrikuna. Tapi oleh kerana dia jadi fi'il amar, nun tu kena buang. Jadi di situ disebut tiap fi'il amar kalau jamak mesti kena sebut hasbun nun. Buang nun. Kemudian hu tu waw dulu. Waw
Waw fa'il. Ha tu maf'ulun bi ya. Maf'ulun bi. Baik, wan suru waw ataf unsuru. Fi'il amar mabni hasbun nun. Waw fa'il alihata maf'ulun bi. Maf'ulun bi wa huwa al-kaf mim tak ingat dah tu. Tadi orang ada ingat teringin ke masjid. Ada orang tu dah rindu kat masjid tadi. Alamatu jam'i. Tadi kan disebut jamaah tadi tu. Ya. Dah rindu kat masjid. Ya. Alamatu jam'i. Ya. Sekarang ni kalau jumpa bentuk macam ni, kita jangan sebut kum ya. Sebut al-kaf. Al-kaf. Kemudian baru sebut mim dia. Sebab dia beza dua tu. Mim tu lain. Mim tu dikatakan alamatu jam'i. Alamat jamak dia. Baik, kemudian sambung lagi in. Harfu syarat jazam. Harfu syarat jazam. Ha tu mana harfu. Jadi harfu tu huruf. Syarat jazam. Kuntum. Fi'il madi mabni bisukun. Alta. Ala. Mentang-mentang lah dah belajar alamatu semua bantai alamatu. Ya. Baru sebut alta saja, ya. Iyalah. Ya. Jadi atta tu isim kana. Apa? Mim alamatu jam'i. Mim tu baru alamatu jam'i. Ya. Isim kana, ya. Fa'ilin. Khobar kana. Khobar kana ni marfu ke mansub? Yelah, marfu ke mansub? Mansub dengan ya. Mansub khobar kana mansub bil ya. Tambah sikit. Khobar kana mansub bil ya. Sebab dia jamak muzakkar salim. Dia mansubnya ya. Kalau marfu'nya waw. Fa'iluna. Dia kalau di sini mansub. Sebab dia jadi khobar kana, dia mansub. Tapi kalau marfu', dia bunyi waw. Fa'iluna. Ingat ya, isim khobar kana mansub ya. Tiap tak jumpa khobar kana, nama hukumnya apa? Mansub. Dia kalau tak ada kana tu, tak ada kuntum tu, dia bunyinya fa'iluna. Contohnya misal kata ada wahum. Wahum fa'iluna. Macam tu. Ya. Fa'iluna marfu. Kalau fa'ilina mansub. Ya. Marfu. Baik lagi. Kulna. Fi'il madi mabni bisukun. Sukunnya mati tu lam tu. Kul. Na fa'il. Ya naru. Ya nida. Ya nida. Nida ni seruan. Hai. Ya ayyuha. Wahai. Itu pun nida. Ya.
Jadi perkataan ya tu makna nida. Ya. Hmm. Yang menyeru siapa ni? Yang menyeru siapa? Allah. Habis kenapa kita pula nak seru api pula? Nak jadi Tuhan. Ya. Itulah itulah yang dikatakan mereka yang mengajar ni kadang bukan sebarang orang. Tapi ya mereka kurang faham tentang kedudukan domir dan ayat itu. Ya jadi ya ayat ni bukan tujuan itu ya. Kita dah belajar ni, tinggalkanlah, jangan kita buat-buat macam tu. Hmm. Hmm. Ya, Nak hmm. Ha. Kalau dijadikan jamak tak ada salah. Untuk domir saya dijadikan jamak, ya untuk doa tak salah. Tapi yang ada dalam Quran, baca Quran tu tak boleh diubah. Tapi kalau di luar Quran, kita boleh ubah untuk ganti nama. Untuk ramai, itu jadikan jamak. Itu tak ada salah. Tapi kalau Qurannya ayat Quran tu kita baca Quran ayat betul tu jangan diubah-ubah. Ha. Hmm. Kalau baca sama-sama tu lagi baik. Macam tu. Kita baca sama-sama Rabbi syrah li sadri, sama-sama baca. Hmm. Nah jadi no. Ah. Ah. Kalau nan kalau faham ya, kalau domir ni domir nani ya untuk kita seorang dan ramai. Itu dikatakan kalau belajar sorof, dikatakan domir tu domir mutakalim li ta'zim. Li ta'zim wa mutakallim. Mana untuk seorang li nafsi ya, li ta'zim wa li nafsi. Mana untuk membesarkan dan juga untuk diri sendiri. Jadi kalau perkataan aku, itu memang untuk seorang. Tapi kalau kami boleh seorang, boleh ramai. Rabbana atina kan? Itu kita baca seorang. Untuk seorang dan ramai. Domir kami untuk seorang dan ramai. Ya? Tak ada salah. Jangan nak diubahlah. Kalau kami tu sebut kami pun tak apa. Untuk seorang baca atau untuk ramai baca tak apa. Ya. Okey, ya, nida, naru, munada. Munada tu makna yang diseru. Ya Ahmadu, wahai Ahmad. Ya tu nida, Ahmadu tu ialah munada. Jadi yang diseru. Ya. Kemudian kuni, fi'il amar mabni hasbun nun. Ya. Kuni. Kunina. Ya isim kana. Ya tu isim kana. Jadilah engkau. Isim kana. Kemudian bardan khobar kana. Khobar kana mansub ke marfu? Mansub. Tadi suruh tulis mansub. Apa tanda mansubnya sini? Tanda mansubnya fathah. Fathah sebab dia mufrad. Kalau jamak tadi, jamak muzakkar salim, dia ya. Kalau mufrad, ya tandanya fathah, bardan. Kalau marfu bardun. Dal dua depan dun. Ya.
Kalau majrur bardin. Kalau majrur min bardin. Ini bardan mansub bil fathah. Bardan mansub. Wa salaman wa atau salaman ma'tuf. Ma'tuf alaihi mana? Ma'tuf alaihi. Ma'tuf alaihi itu yang diikut sebelumnya. Bardan. Jadi diikut bardan. Bardan baris atas, dia pun salaman baris atas. Kalau bardin wa salamin. Bardun wa salamun. Ikut-ikutlah. Ala harfu jar. Ibrahim majrur bil fathah. Kenapa dia majrur fathah? Patutnya majrur kasrah. Isim alam. Ghairu munsharif. Tulis ghairu munsharif. Tidak menerima tanwin. Tidak menerima tanwin. Tulis ya, ghairu munsharif. Ghairu tidak, munsharif tu ya, kita terjemahkan ya, tidak menerima tanwin. Kalau isim-isim yang tak menerima tanwin, ya, isim tu tak boleh baris bawah ya, walaupun dia majrur. Dia tak boleh baris bawah. Banyak nabi-nabi yang dulu tu dia dikatakan ajam. Ajam ni mana nama asing, bukan Arab. Bila nama bukan Arab, dia tidak boleh menerima tanwin. Ya. Contohnya Ismail, Zakaria, Yahya, Musa dan sebagainya, itu dikatakan ajam. Ya. Tapi kena ingat ya, kalau nabi tu 3 huruf boleh menerima tanwin. Siapa nabi yang 3 huruf? Macam Lut, lam wa ta. Nuh, nun wa ha. Itu boleh menerima tanwin, artinya dia boleh bagi depan, atas dan bawah. Contohnya Nuhan, kadang Nuhan, kadang Nuhun, kadang Nuhin. Dia boleh menerima depan, atas dan bawah. Tapi kalau nabi yang tak ada boleh tanwin, dia tidak boleh menerima baris bawah. Dia boleh menerima dhammah dengan fathah. Ja'a Ibrahimu. Telah datang oleh Ibrahimmu. Ya, macam ni, ya, ala Ibrahimah, atas Ibrahim. Ya. Sebab itu Muhammad dia tidak ajam. Muhammad dia baris tanwin, Muhammadun, kadang Muhammadin, kadang Muhammadan. Ya. Alhamdulillah, ya, sampai situ dulu kita punya kuliah. Ya. InsyaAllah kita sambung lagi nanti. Ya. Ini sampai ayat berapa tadi? Ayat 6, 9, 70. 70. Jadi boleh buat terjemahan sampai 76 ke ya? Sampai 76 ke? Sampai wa ahlahu minal karbil azim.